رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah wa arkanuhu arba'atun, dan bermula segala rukun-rukunnya, rukun baginya bagi al-qiyas. Qiyas ada rukun dia. Ada berapa rukun? Arba'atun, ialah 4. Ialah 4 rukun. Rukun qiyas ada 4. Kalau kita faham daripada takrif dia tu sudah tidak tu. Takrif pada istilah tu kita faham rukun dia dah. Mana pak tu al-aslu? Ni badal pada arba'atun. Asal. Asal. Satunya al-aslu asal. Asal ni orang panggil al-maqis alai lah kita ngaji dah tu. Jadi dikatakan al-maqisu alai. Al-maqisu alai, benda yang dikias atasnya. Hak asal. Hak asal. Hak asal ni ada nas. Hak asal ni dia ada hukum. Hukum dia sabit dengan nas. Hukum dia sabit dengan Quran, hadis dia ada nas. Tu. Tu. Dah. Orang panggil maqis alai. Wal far'u, dan fara'. Fara' ini yang kedua. Rukun yang kedua, fara' ni cabang dia. Jadi kalau bahasa orang panggil al-maqis, mengikut istilah dia panggil al-maqisu. Fara' ni benda yang dikias akan dia. Fara' ni tak ada hukum lagi. Maknanya tak ada sabit hukum dengan nas. Tu tak tahu nak hukum kan apa. Tu pergi ambil qiyas dengan asal tu. Maka pakai hukum tu lah dengan hak asal. Asal tu maqis alai. Tu. Jadi hak asal ni ada nas dia. Ada hukum dia sabit dengan nas. Adapun fara' ni hukum dia sabit dengan cara qiyas. Tu, sabit dengan cara qiyas fara' dia. Dua. Wa hukmun asli. Ni yang ketiga. Dia kena ada rukun dia. Dan hukum bagi asal. Hukum bagi maqis alai. Hukum bagi maqis alai. Hukum bagi asal. Maka hukum bagi asal ni dia tahu dengan daripada nas. Hukum bagi asal ni dia dapat tahu. Ulama waktu baik siap dah daripada nas Quran ke, daripada hadis ke, dia ada hukum tetap dia dah. Hukum bagi maqis alai, hukum bagi asal. Tu dia. Habis itu dia kena ada hukum asal. Maka hukum asal ni kita letak di fara' ni, dipakai fara' tu hukum tu juga. Faham dah? Hukum tu juga. Asalnya hukum apa? Maqis alai tu hukum apa? Dia bagi hukum tu lah kepada fara'. Tu. 3. Wa illatu hukmil asli. Atau pada al-asli belakang tu. Yang keempat dah ni. Yang keempat. Dan ilat. Orang panggil. Ilat bagi hukum asal. Ilat bagi hukum asal. Punca bagi nak menghukum. Punca bagi hukum asal tu. Jadi benda yang berkongsi antara asal dengan fara' ni kena ada belakang ni ilat ni. Ilat ni orang panggil punca ataupun kih. Head orang panggil sahid, kongkan hukum. Head pun dia ada ilat dia. Ilat dia. Faham tak dah? Maka antara fara' dengan asal yang kena ada ilat ni juga. Barulah boleh hukum fara' dengan hukum hak asal tak ni. Dia kena pakai ilat. Di ilat tu ada cara tu baik mari qiyas ilat, qiyas dilalah.
Betul ilat ni, tilik betul ilat ni. Ya kata dah. Habis itu, ya 4 perkara kena cari. Bila sebut kias, kena cari 4 perkara ni. Boleh kena cukup 4 perkara ni, barulah jadi kias. Baru jadi kias. Satunya asal. Jadi tak humi dia. Humi dia jadi al-maqisu alaih. Benda yang dikias atas dia. Kita nak kias gapo ke atas bagai. Kita nak ambil gapo tak kepala dia awak kias. Hukum asal dia tu. Apa tu? Forok ni makis. Lepas tu hukum asal ni kena kepada hukum lah. Hukum bagi makis alai tu. Lepas tu ilat dia tu kalau dalam kitab dia ibarat dengan jami' bijami'i tu ilat dah. Jami' tu ilat dah, makna benda yang qasi hipung belaka antara makis dan makis alai, antara forok dengan asal. Ada dua tu, ada benda tu, ada key tular orang panggil. Ada key tular, ada key headphone dia bukan. Tu dia ada alasai, ada punca yang sama. Pada forok dan asal tadi. Habis itu, nampak tu dah? Tu. Lepas tu kata musannif wa huwa, dan iaitu bermula ia al-qiyasu tu salah satu aqsamin. Bermula kias itu ialah 3 bahagian, mempunyai 3 bahagian. Punya 3 bagai, ada 3 bagai. Kias tu ada 3 bagai. Dengan cara besar-besar tu tilik kepada ilat dia ada 3 bagai. Tu. Satunya qiyasun illati. Tu satu. Yang kedua qiyasud dilalah wa qiyasud dilalah. Kok ni banyak ni qiyas dilalah ni, banyak temu sekali dalam hukum fiqh. Wa qiyasus syabah wa qiyasus syabahi. Kok ni jarang tapi payah sekali. Dalam bab qiyas payah nak cari. Tu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, 3 qiyas tu mana? Satunya badal pada salah satu. Qiyasul illati. Ataupun khabar muqtada mahzuf tu maklumlah ahaduha ni. Satu daripadanya daripada salah satu aqsami. Bermula satu daripada 3 bagai tu qiyasun illati, ialah qiyas ilat. Qiyas ilat. Qiyas ilat. Tu. Qiyas punca. Ilat ni kena kepada ilat bagi hukum asal. Dikias akan ilat bagi hukum asal. Bila sebut ilat ni kena ada pada hukum asal. Ilat yang ada pada hukum asal. Satunya kias ilat. Ni kena kira. Apa makna kias ilat? Wa huwa, dan bermula ia kiasun illah. Iaitu kiasun illah tu takrif dia yang gini. Ialah khabar. Makanatin illatu fihi mujibatan lil hukmi. Itu dia. Ka qiyasid darbi ala ta'fifi lil walidaini fit tahrimi. Ada hukum bi illati, hati jamak bi illatil izai. Wa huwa, dan iaitu qiyas illat tu ialah ialah barang tu qiyas kan. Yani al qiyasul ladzi, ialah qiyas yang kanatin illatu, yang adalah illat itu. Illat bagi hukum asal tu illatu hukmil asli. Takdir kena ingat semua betul illat. Illatu hukmil asli. Lagi kita nak buat tengok. Adalah ilat dia, ilat bagi hukum asal.
Ilat mana? Fihi. Han kada ilat tu yang ada ia padanya pada man, pada kias tu. Ilat yang ada pada kias itu, ya moga tiap-tiap kias ada ilat dia kan? Ada ilat bagi hukum asal. Maka ilat yang ada pada kias tu mujibatan, mewajib ia ilat tadi tu. Mewajib. Apa makna mewajib? Membawa dan memesti. Memesti. Membawa, memestikan. Lil hukmi. Memesti ia ilat tu. Membawa ia ilat tu. Lil hukmi. Membawa, memesti akan hukum. Memesti akan sabit hukum bagi fara'. Mujibatan lil hukmi ay li thubutil hukmi lil far'i. Takdir dulu. Lil hukmi ay li thubuti al hukmi lil far'i. Mewajib akan sabit hukum. Wa'u ya disabit hukum. Sabit bagi fara'. Sabit bagi fara'. Ilat yang ada pada asal tu, bila kita kiyah, ilat tu wa'wi kita reti kata, kena ada hukum tu di fara' tu. Tak ada tak boleh. Tak ada tak boleh. Kena ada juga tu. Tu mujibah lil hukmi. Faham tak? Yakni bila ada ilat tu, mestilah sabit hukum tu di fara'. Kalau tak sabit akal kuih setuju, tak setuju mana? Bukan kata wajib pada akal tak, ni dia bagi harus duk tangga comel dalam syarat ni. Dia bersabit dengan syarat ni, tak ada benda wajib akal. Jadi akal kuih setuju kalau tak disabit hukum tu di fara'. Tu mujibah tu maksud tu. Jadi apabila ada ilat itu mestilah sabit hukum bagi fara'. Tu. Ada. Apabila ada ilat itu mestilah sabit hukum itu bagi fara'. Kalau tidak sabit, akal kurang setuju. Tu. Kalau tak sabit, akal kurang setuju. Awak gitu. Akal tak ada kurang. Dia kena ada. Dia kena ada. Dia kena ada. Tu ni banyak ni. Tu. Banyak kali semua jugalah kiyah ilat ni. Tengok misal dia. Ka qiyasid darbi ala ta'fifi lil walidain. Ka qiyas misalnya. Misal bagi qiyas ilat. Ka qiyasid darbi seperti diqiyas akan pukul. Diqiyas akal pukul dua ibu bapa. Ad-darbi ay lil walidain. Lil walidaini. Kita roda tapa ibu bapa apa hukum? Kita jawab kata haram. Mana nah? Tu. Ra'ai tak ada larang. Ra'ai tak ada larang. Tu. Ra'ai larangnya jangan kita kata gitu je. Mana nak? Maka dikias. Kiaskan akan pukul dua ibu bapa. Tu makis, nama dia ad-darbi tu makis. Benda tak ada sabit lain nak. Dikias alat ta'fifi. Tu alat tak lepas pada kias tu. Lepas pada alat tu makis alat. Hak disabit dengan nas. Dikias di atas at-ta'fif. Dikias di atas berkata berkata ta'fif ni berkata kita kata ush. Kata kata jukoh lah tu. Kata tak setuju hati, panggil bahasa Arab panggil ta'fif. Ta'fif ni berkata
Ta'fif lil walidaini, berkata uf bagi dua ibu bapa. Bagi dua ibu bapa ataupun mana-mana seorang, tak mesti kena ada walidain, li ahadihima pun tak apa, je sabit situ dah. Kadang ayat belum pada tu ya tafsir dah. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, dua tu ataupun mana-mana satu, fala taqul lahumā ay li ahadihima, daripada ayat sebelum. Tu. Maka qiyas di atas mengucap bagi dua ibu bapa ataupun mana seorang daripada dua ibu bapa. Qiyas kita. Qiyas. Qiyas tu fit tahrim. Tu fi takluk pada qiyas. Ni pada hukum ni. Ni hukum ni. Ni. Orang panggil hukum bagi asal. Dikias pada hukum haram. Diharamkan. Tahrim ni diharamkan. Diharamkan. Maka haram ni hukum bagi takfif pada asal. Ya tidak? Hukum bagi takfif kerana hukum bagi asal. Hak ni sabit lenah ni. Allah Ta'ala kata, fala taqul lahumā uff. La taqun tu nahi. Nahi tu li tahrim. Maka tahrim ke apa? Tahrim tahfif tu lah pada asalnya. Yang sabit daripada nas. Maka kita kata roda ibu bapa, tapa dia, sepak dia pun haram juga. Haram juga. Mana ilat dia? Bi'illatil izai. Takluk pada kias. Di kias tu dengan ilat, dengan alasan, dengan puncanya, dua kap sahihnya, al-izai ialah idafat lil bayan. Dengan ilat iaitu bi'illatin hiya al-iza. Al-iza. Tu. Dengan ilat, dengan satu alasan, iaitu al-iza. Apa iza? Menyakiti. Menyakiti. Ilat sama. Menyakiti. Lepas tu, akal kita ni, tak setuju kalau gi haruh roda pada haram. Tu tak boleh. Tak apa, tak apa. Akal tak setuju mana. Moga tegur lagi. Tegur lagi menyakiti dah. Dia asalnya apa dia takfif. Takfif ni takfif lil walidain. Ni asal dia panggil. Al-aslu. Ni makis alai. Takfif ni hukum dia hukum bagi asal ke apa? Hukum bagi asal haram. Haram. Tahrim. Nak boleh hukum haram pun sabit lah nas. Allah Ta'ala kata, wala taqul lahumā uff. La taqul nahyun. Wal aslu fin nahyi lit tahrim. Kaya itu at-ta'fif tu haram. Haram. Sebab apa? Ilat dia. Ilat bagi asal dia apa? Punca ke apa? Waktu yang diharam ibu bapa. Ulama kata, ilat dia ni al-iza. Iaitu kita menyakiti dia. Menyakiti ibu bapa dia haram. Ilat haram. Ilat bagi hukum asalnya. Ilat bagi hukum. Ilat bagi hukum asalnya haram. Kerana al-iza. Menyakiti dia. Kita menyakiti dia. Soalannya, kalau kita nak roda tapa tak apalah. Sebab dia Allah Ta'ala larang takfif dia. Jawab kata supaya kita kiaskan ad-darbu. Walidain tu. Ni korok. Dah. Dikatakan al-maqis. Tu. Hukum ibu bapa. Apa hukum? Kita kata hukum haram.
Hukum haram. Tu. Sebab apa boleh hukum kata haram? Ilat dia al-iza, menyakiti. Iza juga ilat. Tu. Baru betul mana ia ilat ni. Ilat yang ada pada qiyas ni tengok di ilat ni. Ilat yang ada pada qiyas ni mewajibkan hukum. Mewajibkan hukum. Cuba tengok ilat pada asal. Ilat yang menyakiti. Maka bila ghadah tapa ni menyakiti tak? Menyakiti. Orang kena harai juga. Sebab tapa menyakiti. Bukan teruk lagi. Bukan aulah hukning lagi. Kerana orang ni sakit dua kali. Sakit dalam hati, sakit di luar badan. Tapi dia bagi kia aulawi. Jadi, kalau kira ilat yang ada pada porok aulah lagi. Nak boleh hukumkan dengan hukum hak sabit pada asal itu. Jadi boleh jadi tak akan kita terima dah. Kata tu haram, apa tak apa. Tak apa. Akan kita setuju tak? Tak setuju. Nak tak apa kau tengok lagi ya. Kau tengok lagi. Supaya tu, daging, harai daging, lemak tak apa. Tengok lagi ya. Tu ilatnya at-talazzuz dengan dia harai. Bersedap-sedap dengan dia. Tu dia. Tak boleh. Tu. Kalau kita sini apa panggil qiyas ilat. Qiyas ilat ni qiyas yang bila kita tilik kepada ilat dia, kena hukum tu juga di forok. Kena hukum tu juga di forok. Tak lagi kalau kita tak hukum yang sama dengan tu. Jadi ilat yang membawa kepada bila kita faham ilat dia, forok tu kena hukum yang sama juga dengan asal. Apakah kita tak setuju kalau tak hukum tu? Tu qiyas ilat. Qiyas ilat. Dia kira gitu. Itu jaga tu. Ya sekaligus faham lagi mujibah. Faham. Jangan hidup pergi mujibah. Lama kita tak mujibah tu wajib akal. Kalau hukum akal semua, hukum akal ni mujibah tu jadi wajib akal lagi. Ni tak ada wajib akal dak, bukan kata mesti tidak. Jadi tak setuju. Akal tu dia setuju. Kalau lah tak hukum tu juga. Faham dah? Sepak apa saja bagai iza, apa saja perkara yang menyakiti, qiyas di atas belakang. Nampak tu dah, segala bagai menyakiti dia. Bukan kata tak fit saja dah. Segala bagai menyakiti dikiaskan di atas tak fit itu semua. Itu. Pakai dalil dulu. Tu. Sebab qiyas ni besar. Qiyas besar. Nak cari dari Quran belakang. Tu dia. Kata musannaf rahimahullah ta'ala bi illatil iza, maka akal kita tak molek akal tak terima sangat kalau lah diharuskan pukul tapi haraikan kata faham. Akal tak setuju mana. Tu. Nampak ke? Tak terima. Tak terima akal kurang. Tu ya tu panggil qiyas ilat. Maka natin illatu fihi mujibatan lil hukmi ka qiyasid darbi ala ta'fif lil walidaini fi tahrim bi illati al iza.
dengan ilatnya, dengan alasannya, iaitulah menyakit. Tu makin ke panja panggil setiap panja kita tu mai rap rapไม่ค่อยได้tuรับไม่ค่อยได้ถ้าจะไปอนุญาตการตีการตบแต่ไปฮารอมการกล่าวอุฟอย่างเดียวya kena sama ya kena apa ni alas ilat kita apa nama ilat tu mewak-wak wi akal kita tu menekankan wi akal kita hukum juga benda tu di forum ya tak lagi tu qala Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala ini nas bagi hukum asal ni kan lagi ya nah ni nah bagi hukum asal ni hukum bagi asal iaitu haram takfir Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin dan jangan berkata oleh engkau lahuma bagi kedua-dua bagi lil walidaini aw li ahadihima bersamalah jangan kata bagi dua-dua orang tu uffin akan perkataan jangan tu jangan kata lagu tu tu kata baik-baik wa kullahuma qawlan karima kecek baik-baik juru sikit dengan orang tua tu jangan kasar tu Allah Ta'ala kata tu kerana dia ni orang panggil hati dia tu mudah kalau anak kecek kasar tu jadi mudah luka mudah sakit tu kerana dia lemuk dengan anak dia. Orang tua ni. Dah. Dia lemuk dengan anak dia. Walaupun dia kecek hudu-hudu dengan anak pun tak ada hati dia bukan. Hati dia je sayang. Dia kata dia ngepek punya sayang. Wala taqul lahuma uffin. Ni kita nampak orang tua kata huduh kita kata huduh tak jangan. Kerana tak sama dua huduh tu. Kata huduh dia, hati dia tu sayang. Ya, adapun kita kata huduh dia, hati kita tak nak sayang dia. Kita benci ke dia. Tu dia tak suka dah. Habis tu jangan balas dengan hati. Habis itu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala. Wa qiyasid dilalah. Ya ilat ni tak ada apa nak. Ya ilat ni tengah. Wa qiyasud dilalah. Hak ni banyak. So dak berlaku khilaf dalam mazhab ni ki pakai qiyas dilalah ni tak sama. Qiyas dilalah ni wa qiyasud dilalati dan qiyas dilalah. Qiyas menunjuk orang panggil. Qiyas menunjuk ilat tu jadi dalil. Ilat tu menunjuk di atas hukum. Ilat tu menunjuk atas hukum. Qiyas dilalah nama dia. Apa qiyas dilalah? Wa huwa dan iaitu mubtada dah, iaitu qiyasud dilalah tu ialah makanatin illatu fihi dalatan, bukan dilalah dak, dalatan biki malak makanatin illatu fihi qiyas yang qiyas kalau kita pakai man isim mausul je al qiyasul ladzi pakai man nakira mausufah qiyasun tak apalah boleh dua iaitu qiyasun, ia satu qiyas yang kanatin illatu fihi, yang adalah ilat bagi hukum asal tadi tu illatu hukmil asli, ilat hukum asal fihi yang ada padanya pada ilat pada qiyas tadi tu. Itu hal lah maklum seperti tadi. Qiyas yang adalah punca bagi hukum asal tu yang ada pada qiyas itu ilat yang ada pada hukum asal dalatan
Jadi jangan lupalah. Ilat ni, ilat bagi hukum asal. Hukum asal tu sabit dengan nas. Dah. Sabit dengan nas, sabit dengan ayat, dengan hadis. Maka tiap-tiap hukum yang ada ilat dia. Ilat sebab apa haram, dia ada ilat dia. Sebab apa wajib, ada ilat dia. Dia ada ilat dia. Tiap-tiap hukum asal dia ada ilat dia masing-masing. Maka ilat bagi hukum asal tu dalatan menunjuk ia. Menunjuk ia ilat itu. Menunjuk. Memberitahu. Memberi faham kepada kita. Menunjuk alal hukmi. Menunjuk di atas hukum. Alal hukmi. Ala subutil hukmi lil far'i. Alal hukmi. Ala subuti al hukmi lil far'i. Menunjuk di atas sabit hukum tu bagi fara' juga. Buat kita reti je. Bukan kata mewajib. Bukan sepah ni. Hak ni akal tak terima kalau tak ada hukum tu. Dah. Hak ni tak ni. Masalah tiap ilat ni akal tak terima. Kalau ilat tu ada juga tapi tak hukum lagu tu kepada fara'. Faham dah? Ilat tu ada juga di asal. Ilat hak asal ada di fara' tapi tak hukum tu di fara'. Tak terima boy. Hak tu masalah tiap ilat. Adapun qiyas dilalah ni dah. Ilat tu menunjuk di atas sabit hukum bagi fara'. Nanti nak tengok. Sabit hukum, sabit dia faham tak sama. Dilalah tak sama. Bagi Imam Syafi'i, dia faham. Dia faham, dia ilat tu buat dia faham gini, dia hukum. Abu Hanifah dia tak faham kat tu. Dilalah tak suka. Wala takunu mujibatan lil hukmi. Ni. Dan tidak adalah ia. Ni dia nak tolak hak pasal qiyas ilat. Wala takunu, dan bukanlah ia, taklah tadi. Bukanlah ia ilat itu tu. Bukanlah ia ilat tu. Wala takun. Tidak adalah ia ilat. Jadi bukanlah ia ilat itu tu. Mujibatan lil hukmi. Mewajib ia dan memesti ia ilat tu lil hukmi akan hukum dah. Bukan memastikan akan hukum. Akan sabit hukum bagi fara' tu dah. Bukan semacam dengan qiyasul ilat dah. Hanya ilat tu menunjuk atas hukum je. Bila sabit ilat tu maka akal faham. Kata boleh sabit hukum tu bagi fara' juga. Boleh sabit juga. Faham dah? Boleh jadi tak sabit tapi boleh sabit. Boleh sabit. Tu kerana antara fara' dan asal tu kan ada beza. Ada beza. Sabit tu kata, boleh sabit. Bukan mesti sabit. Boleh sabit hukum tu. Boleh sabit hukum tu. Cuba tengok ilat di asal. Ilat lagu ni. Kalau tengok di fara'. Ilat ada juga. Serupa dengan asal. Kalau itu boleh sabit hukum juga. Boleh sabit hukum juga. Bukan mesti. Tak serupa ni. Tak serupa hak ilat. Ilat ni mesti kena ada tak Ada ni. Boleh juga kalau gitu lah. Menunjuk pihak kata boleh juga hukum tu. Tu. Nampak tu dah? Tu. Sebab apa yang kata boleh juga? Kerana dia antara asal tak ada beza. Tak serupa ni. Masalah qiyas ilat ni antara farad dan asal tak ada beza sangat. Tak ada beza. Hukum dengan kata ni dia dalam jadi tular masuk dalam menyakiti kata ni. Tu dalam keruk tular ya. Dalam bagai menyakiti belaka tu. Adapun qiyas dilalah ni pada asalnya antara farad dan asal ni ada beza. Cuba tengok. Allahu akbar. Dah tengok hukum ulama nak buat tu biasa kita nak tinggal jihad demo pun pening. Ngaji hak demo je tu. Bukan buat sendiri. Betul. Kakiyasi malis sabi ala malil balighi fi wujubiz zakati fihi bijami'in ni ilah annahu malun namin bukan tamun dak tu nun bukan ta malun namin
Malun namin. Namin. Dah. Lama kata harta yang cukup sempena cukup nisab pula tu. Tak. Bukan yang cukup nisab. Harta yang subur. Apa mana yang subur, yang boleh kita guna buat bertambah lah harga yang lagi. Boleh buat menego. Boleh buat apa-apa buat bertambah. Tu harga subur orang panggil. Sebab duit kita ni, duit si pendek kita dah. Kalau kita nego, ya apa tambah dah. Kita panggil harta yang subur. Namin tu orang panggil. Tak serupa dengan rumah. Rumah ni serta juga. Tapi nak buat apa tak boleh hidup situ. Masa tu. Bukan kau mahal. Bukan kata boleh buat kau tambah rumah tu tak. Malaikat kita nego. Jadi perniagaan tu lain pula kan. Nego rumah. Tu. Habis itu. Tengok. Kata Musannif rahimahullah ta'ala. Ya misal. Tengok misal. Kias dia lah. Misal bagi kias dilalah. Ka qiyasi ma lis-sabiyyi. Seperti dikias akan harta bagi kanak-kanak. Harta bagi kanak-kanak. Harta yang tertentu dengan kanak-kanak. Tak ada milik lagi. Tu. Kerana ya kanak nak tasarruf harta tak boleh. Tasarruf harta. Budak. Duit dia. Orang tua ni dah. Orang tua. Kita ni kerana nampak anak kita. Lepas tu ada orang dia memangui. Dia mau saya nampak anak kita. Dia mau kesiap lah. Oh anak muda. Aku duit dia 10,000. 10,000 tu. Ya dah let hak dia tu. Lama orang tua lagi dia pakar. Orang tua pakar tu pakar hak dia tu. Tapi dia panggil hak sangat tu tak boleh. Dia panggil tertentu khusus dengan dia. Kenapa? Kerana dia nak lagi milik, nak pergi jual beli tak boleh lagi. Dia ni lama nak pergi butai kat orang. Budak tak boleh tasarruf. Tak boleh guna harta lagi. Orang tua kena cara duit tu. Dah. Duit tu. Kadang-kadang tok dia meninggal. Saka kepada dia teh. Harta dia tu. Bukan hak abang ribu apa. Harta dia tu bagi malis sabi. Oh, budak ni kaya je dia lu. Duit dia berjuta. Lalu ni letak nakang. Dia ada cara, ayah ada cara hak dia, tok dia ada cara. Kita tasarruf saja ya. Tasarruf tolong. Duit tu dia hantar pergi sekolah, duit tu dia beli barang ni ke dia. Anak yatim suku dah. Kalau yatim tu sabi lagi yatim tu suku harta. Tu. Waktu anak yatim kau teruk lagi. Tu. Serta dia hidup cara tak kena lagu tu. Oh. Ni harta anak. Harta kanak-kanak. Soalannya. Harta anak ni ada sampai ke juta. Duk sipar. Kena keluar zakat je. Harta dia. Kena keluar zakat. Budak dia tak ada wajib keluar zakat lagi. Hukum syarak tidak letak atas dia tak ada balik lagi. Tu kena keluar ke tak? Jadi kalau wajib keluar, kita sebagai orang tua, orang cara harta ni kena cabut. Wajib keluar. Imam Syafi'i hukum kata wajib. Sebab dikiaskan harta tu ala malil baligh. Kias di atas. Ni. Dikias di atas harta bagi orang yang balik, orang yang mukallaf. Orang yang balik, orang yang sampai umur, orang yang akal balik dah. Kias di atas harta orang mukallaf. Supaya harta orang tua juga. Imam Syafi'i kata supaya harta orang tua juga. Kias atau jalan kias. Tu. Nampak dah? Atau jalan kias. Sebab apa? Di kias tu. Mana hukum? Kias pada hukum ke apa? Fi wujubiz zakati fihi. Fi takluk pada kias. Ni hukum ni. Ni hukum. Dikiaskan harta kanak-kanak di atas harta bagi orang tua. Orang balik. Orang yang besar. Dikias pada hukum
wujubiz zakat, wajib keluar zakat. Wujubi ikhrajiz zakat, wajib keluar zakat. Zakat padanya pada malil sabi. Wajib zakat, wajib pada fi takluk kepada wujubiz zakat itulah, zakat itulah. Wajib zakat padanya pada harta kanak-kanak saat ni. Wajib kena keluar zakat juga. Kalau cukup nisab, cukup haul, wajib kena keluar zakat juga. Walaupun harta bagi kanak-kanak sekalipun. Itu dia. Ada. Ambil budak ni dah. Yo ingat duit dia. Ingat duit dia. Mek duit banyak no. Itu. Tu. Ambil dulu ada 1. W1. Mana duit 1? Mek gitu. Yang dia kata ya bakit mana tu. Hak tu kita hak dia. Hak dia. Kita kena nafkah dia tu suku. Wajib nafkah selama dia tak balik lagi tu kok. Wajib kita nafkah ke dia. Dah. Kita ambil hak dia tu tak boleh. Kena wi tu ada. Tu budak ni. Anak ni. Nak ambil hak dia tu tak boleh. Tak boleh tu maknanya atas jalan tidak sebenar tu lah. Malaikat rupa kata berhutang jugalah orang tua ni. Berhutang duit anak banyak. Orang wi ke dia, dia mau mari, dia mau wi. Tu. Maka kita ambil hak tu kalau kita tasarruf sekadar kita terbeli barang tu ke dia, barang ni duit dia. Duit dia kita beli ke dia juga, bukan ambil kita pakai sendiri hak kita. Faham dah? Sebagai orang tasarruf tak apa kita ambil beli susu, beli gapo, kerana duit hak dia juga. Tapi kalau lain pada kata nafkah hari suku tu, hak kita kena week dia tu. Suku. Tu. Bahaya dah. Kau dah wi makan, wi gapo tu, wi pakai gapo tu, hak tu dah. Kalau nak pergi jalan, ambil duit ya. Nak pergi jalan dah. Pergi jalan tak? Gigi, ambil duit. Hak tu tak wajib tak kita wi. Ambil duit hak orang wi tu. Pergi jalan dah dek. Tak apa. Duit dia banyak dah. Dalam tanakan omsin tu. Berjuta duit dia misalnya. Kita kena ambil duit tu. Tu. Habis itu. Maka kata dia, wajib juga keluar zakat. Wajib keluar zakat. Budak-budak hak taruh duit dalam tanakan tu kena keluar zakat tu. Budak-budak kecil-kecil hak pasang simpan dia kecil lagi lah. Ada siapa 20,000, apa siapa 3-4-500,000 ada. Budak hak simpan taruh. Yang jenis taruh simpan tu. Ada. Wajib keluar zakat padanya. Mana ilat? Mana alasan hak Imam Syafi'i? Qiyas tu bijami'i. Takluk pada qiyas. Ni ilat dia dah ni kalau ya ibarat dengan jamak pula. Qiyas tu dengan ilatnya, dengan perkara yang menghimpunnya, jadi benda yang berkongsi, alasan yang berkongsi, himpun antara farad dan asal ada belakang. Dengan jamak, dengan perkara yang menghimpunnya, jadi dengan alasannya, dengan puncanya ialah dapat dibayar juga. Annahu bahwasanya nyomal sabi. Bahwasanya harta bagi kanak-kanak itu pun malun namin. Ialah harta yang subur. Harta yang subur. Apa yang subur? Harta yang boleh guna, yang boleh bertambah dengan berniaga. Tu harta yang boleh bertambah dengan sebab berniaga masalah. Tu harta subur. Harta yang subur. Tu dia. Berarti kalau harta tak subur ni, tak kena keluar zakat. Kebun getah tu hak tok wig dia. Tu 200 kena keluar zakat dah kebun getah tu. Tak kena keluar kerana bukan harta subur, tapi duit si panel daripada getah tu kena kira lah tu. Nampak tu lah. Kerana kebun getah tu bukan malun namin dak.
Yo kena keluar pesing jenis kereta pesing dia boleh bertambah. พิ่m mulaka tu baik. พิ่m boleh dah. Tu. Dah. Habis itu. Maka sini kena keluar zakat juga. Ni orang panggil ilat ke apa? Qiyas dilalah. Imam Syafi'i ia faham. Di ilat tu menunjuk. Tapi Imam Abu Hanifah dia kata tak wajib. Dia qiyas di atas haji tu. Qiyas atas haji pula. Jadi qiyas dilalah juga dia faham daripada haji tu. Dilalah nisbah kita, dilalah nisbah dia. Kalau kita kata ya. Jadi malul balik. Dah. Hak ni hak asal. Hukum dia wujubu az-zakat fihi. Wajib zakat. Bila cukup nisab, bila cukup haul. Sebab apa ilat dia? Ilat boleh wajibkan harta tu al-malun, orang panggil an-nami. Harta jenis ni apa sing umum, apa sing jenis boleh buat berniaga, boleh dia pula buat pusing. Jenis boleh buat pusing atas harta tu. Kalau keluar boleh buat berniaga dengan dia, boleh buat berniaga dengan dia. Harta nami. Ni orang panggil ilat bagi hukum. Hukum asal. Hukum asal sabit lendah ni dia kali ni lah ada ke mana. Dah. Maka harta kanak-kanak lagu mana? Malusobi. Imam Syafi'i kata wajib keluar zakat. Wajib keluar zakat juga. Sebab apa? Sebab harta ilat kamu. Al-malun nami juga. Oh ya, disiplin ni. Bila kita keluar, maka bila kita tilik di ilat, akal kita tu ke mana? Dia bukan super ni. Ni dia kalau dah model penyakit dia, ni sangat lagi. Dia semesti. Ada pemesti tak pemesti. Tak mesti. Bila kata, dia berkira je tak? Harta anak, harta kanak-kanak. Bila cukup nisab, cukup haul, wajib keluar zakat. Kerana harta yang boleh subur juga. Kena juga. Dia tak mari kena juga tak? Kalau gitu, kalau gitu, keluar juga. Boleh keluar juga lah ni. Yang kira juga dilalah. Maka menunjuk oleh ilat itu di atas hukum. Bukan menekir supaya hukum tak. Menunjuk oleh ilat tu di atas hukum. Tu. Dilalah. Sebab tu dia boleh menyalahi. Imam Syafi'i dia faham tu. Abu Hanifah dia tak nampak kot tu. Hukum tu tak menunjuk dia kot tu. Dia kata tak wajib. Kalau dia pakai dilalah supaya Imam Syafi'i, dia wajib juga dia. Tapi dia tak akan dilalah supaya dia qiyas atas haji. Sebab dia kata wa yajuzu ayyuqala, dan harus bahawa dikatakan, bahawa dihukumkan gini. Harus yang muka kalau qiyas dilalah ni ya khilaf lagi, ada khilaf. Dia kadang-kadang tak setuju semua. Tak serupa dengan qiyas ilat. Qiyas ilat ni dia setuju ittifaq lah tu. No jadi ijma' kalau qiyas dilalah. Dah. Maka dia kata harus bahawa dikatakan la yajibu. Boleh kata gini, tidak wajib ia. Ia ma zukir minaz zakat. Kalau zakat orang la tajibu ni ma zukira minaz zakat. Kena kata kita dah. Tidak wajiblah ia barang yang tersebut daripada zakat. Ini zakat lah.
Tak wajib ia zakat tu. Cuma kalau zakat betul kena la tajibu. Ninja mari dengan ya pada la ma zukira minaz zakat. Kena wajib tu. Tidak wajib ia barang yang tersebut daripada zakat tadi tak wajib. Fi malis sabi. Tak wajib pada harta bagi kanak-kanak. Boleh kita kata gitu. Tak wajib. Yang ni nak ayat kata akal ya je timu. Ya bukan mesti dah. Boleh sabit kerana apa? Antara harta tu tak beza. Harta kanak dengan harta orang tua tak serupa. Orang tua mukallaf, kanak dia tak mukallaf. Dia sabit hukum gapo atas dia? Itu dah. Tu kalau kira beza juga antara farad dan asal tu. Lagi hukum kata wajib support. Tu. Gitu. Harus bahawa dikatakan tidak wajib pada harta bagi kanak-kanak. Kama qala bihi Abu Hanifah fihi qiyasan 'ala al-hajj ya kan. Wa zalika al-hukmu wa zalika al-hukmu bi adamil wujub tu. Tu. Kainun kama. Tu dah. Wa zalika al-hukmu bi adamil wujub kainun kama kal hukmil ladzi qala bihi bima bil hukmi. Seperti hukum yang telah berkata, yang telah berhukum dengan dia dengan hukum tu. Jaga molek. Kama kal hukmil ladzi qala bihi bima. Seperti hukum yang telah berkatakan dengan dia oleh Abu Hanifah. Berkata oleh Abu Hanifah tu Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Tu Imam Hanafi. Berkatakan dia Imam Hanafi. Dia kata tak wajib. Tak wajib keluar zakat bagi harta kanak-kanak. Tu. Qala fihi fi malis sabi. Berkatalah dengan dia oleh Abu Hanifah, berkata padanya pada harta bagi kanak-kanak. Kira malak dah. Abu Hanifah kata tak wajib. Sebab apa yang kata hukum lagu tu? Kiasan ilak pada qala. Kerana apa Abu Hanifah yang hukum gitu? Kata tak wajib. Kiasan kerana mengkias oleh Abu Hanifah. Kia akan harta kanak-kanak tu. Kias alal haji. Kias di atas haji. Kias atas haji pula. Jadi kias atas haji. Harta kanak-kanak ni supaya haji dah. Supaya haji kanak-kanak tu. Tu. Allah. Jadi kias tu. Jadi makis alai dia. Makis alai dia kena ke haji. Bukan kata kena ke harta orang tua dah. Tengok jauh pula lagi. Jauh pula. Kia di atas haji. Kok mana? Fa innahu tafriq pada kiasan tu. Atau ilak pada kiasan pun tak apa. Ataupun tafriq pada kiasan. Fa innahu maka sesungguhnya. Atau kerana sesungguhnya haji tu. Innahu hurajak pada al-hajj. Kerana haji itu yajibu wajib ia al-hajju. Wajib alal balighi di atas orang yang besar, orang mukallaf. Wajib haji di atas orang besar, orang mukallaf, orang yang sampai umur. Wala yajibu dan tidak wajib ia haji. Tidak wajib alas sabigi di atas kanak-kanak. Tak wajib atas kanak-kanak. Duk tangga haruh ya kalau dia mau majid. Orang tua pergi tu haruh. Dia tak ada wajib. Tu tak wajib di atas sabi. Kena ke dia. Habis tu lah kalau kita tengok Abu Hanifah kata tak wajib, dia ada ilat dia. Kok mana dia kiyah atas orang enggak.
Kita Syafi'i wajib keluar. Kerana tengok tepat. Sebab apa? Kerana dia tak sahabat lenah. Allah tak ada royak betul-betul. Kalau Nabi royak betul-betul dalam nas, tak apa pula. Dan harta anak kamu pun, kamu kena keluar zakat. Kalau Nabi sebut betul-betul, tak apa sini. Ni tak sabit dalam nas. Kerana kena qiyas. Qiyas. Duk di kita pakai qiyas di atas apa? Imam Syafi'i dia qiyas di atas harta orang tua. Nampak Imam Syafi'i? Ya, qiyas atas harta. Berapa ni pun jadi qiyas atas haji pun mana orang ni. Imam Syafi'i qiyas atas harta orang tua juga. Orang tua kena keluar zakat. Kerana harta tu bersumber. Maka harta anak pun sama juga. Laki juga. Kena keluar zakat juga. Faham di situ. Ilat tu menunjuk di atas hukum. Tidak? Allahu Akbar. Maka nisbah kepada qiyas Abu Hanifah pun kira dilalah juga. Faham tak? Jadi lah cara ya faham cara ya faham haji tu. Dan maka hukum haji tu menunjuk di atas hukum zakat. Tu. Dia tilik ke situ. Dia tilik kepada kanok-kanok apa semua tu. Jadi sebab apa pergi qiyas atas haji? Kena tak qiyas atas semaya? Semaya tak wajib kat atas kanan-kanan. Ada tak qiyas atas semaya? Kerana semaya ni amal atau panggil ibadat yang badaniyah ya. Ibadat badan ya. Adapun haji ni jadi dua, ibadat badan, ibadat harta dalam tu. Tu. Haji ni ibadat yang badaniyah. Dia kena pakai duit. Budak duit banyak. Kena pergi haji tak budak tu? Huan. Mu kena pergi haji dah ni. Wajib tamu dah. Tak wajib tak ma. Amak ada 1 juta pun tak wajib tak ma. Tu. Dia ada qiyas atas tu kerana haji ni dia ada mal, ada harta lah tu. Nampak ke dia? Dah. Habis itu. Wa qiyasus syabahi. Jadi tu dah. Wa qiyasus syabahi. Akhir sekali. Qiyasus syabah. Qiyas serupa. Bagi qiyas menyamai. Qiyas menyamai. Qiyas menyerupai. Hak ni payah sekali. Payah. Ni yang nampak rengkah-rengkah ya ni. Bahasa dia panjang. Bokeh ulama tak kitab kah pula tentang qiyas syabah. Dalam qiyas yang 3 ni, qiyas syabah payah faham sekali. Dalam su. Tapi hak banyak berlaku qiyas dilalah. Kot tu pula. Wa qiyas syabahi wa huwa, dan iaitu qiyas syabahi ni apa? Qiyas syabah. Dan iaitu ilhaqul far'i an muraddadi bainan aslaini bi aksarihima syabahan. Lihat itu dah. Syabahan boleh syabahan. Bi aksarihima syabahan. Munasabah dengan syabahi, iaitu syabah. Kama fil abdi idza utlifa fa innahu muraddadun fi dhamani bainal insani al-hurri. Ni di sini. Min annahu adamiyyun fayajibu ala man atlafahu al-qisasu. Wa bainal bahimati min annahu malun fayajibu alaihi qimatuhu wa huwa bil mali aktsaru syabahan min al hurri bidalili annahu yuba'u wa yurasu wa yuqafu wa yudmanu ajza'u. Wow tu Google, wow tu tak ada lebih lagi.
Wa yudmanu ajza'uhu. Bukan wa ajza'uhu doa tu kita buat. Wa yudmanu ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Tu dia. Qiyasus syabah. Apa qiyas syabah? Wa huwa, dan iaitu qiyasus syabah ini ialah ilhaqul far'i. Allahu akbar. Dihubungkan akan fara'. Dihubungkan, diserupa, menyerupa, dihubungi, diserupai akan fara' itu. Gerti fara' bila fara' ni al-makis lah. Fara'. Dihubungkan fara'. Jadi makis, bila sebut kata makis dia tak sabit nas yang sorah dalam Quran dalam hadis. Dihubungkan akan fara'. Fara' mana? An-muraddadi. An-muraddad bimana al-mutaraddidi. An-muraddadi ay an-mutaraddidi. Dengan makna tu. Dalam waraqat sebut al-muraddad. Benar dah? Tak salah. Cuma bimana al-mutaraddid. Dihubungkan akan fara'. Fara' mana? Sifat pada fara'. Fara' al-muraddadi. Al-mutaraddidi bainan aslain. Fara' yang apa orang panggil mutaraddid. Yang pergi datang ia, yang berulang alik ia. Gerti tak? Berulang alik. Pergi mari. Pergi mari ia fara' tu. Pergi mari. Berulang alik ia. Ia fara' tu. Siapa panggil kamkeng kan? Fara' tu kamkeng. Bainan aslaini. Antara dua asal. Fara' yang berulang alik antara dua asal. Maknanya makis alai ada dua. Makis alai ada dua. Bersalah yang kedua, al-aslaini itu jadi al-mukhtalifaini fil hukmi. Dua asal yang bersalahan kedua-dua pada hukum. Tak malah al-aslaini al-mukhtalifaini fil hukmi. Dua asal yang bersalahan pada hukum. Maki alai siaplah nak kiat apa? Cuba. Nak kiat tahap ni pun boleh. Nak kiat tahap ni pun boleh. Tu makis alai dia tu dua. Nanti tengok. Kau dalam. Maka kita hubungkan fara' dengan kita hubung akan fara' yang berulang alik di antara dua asal. Nanti nak boleh tengok gambar. Dihubung takluk pada ilhaq. Bi aksarihima syabahan. Dihubung dengan yang terlebih banyak daripada kedua-dua, daripada al-aslaini. Dihubungkan dengan yang terlebih banyak syabahan, nisbah serupa dia. Nisbah serupa. Jadi dari segi serupa dia dengan fara' tu, hak mana lebih banyak serupa sekali dengan fara'. Gerti tak biasa ni? Yakni waktu itu bahasa kita mudah-mudah. Yakni hubung dengan asal yang terlebih serupa sekali. Asal yang terlebih serupa sekali dengan fara'. Asal yang terlebih serupa sekali dengan fara'. Asal hak mana daripada dua tu? Hak gi serupa suk dengan fara' tu. Maka meh hak tu. Maka meh hak tu. Nampak tak dah? Humi ada dua. Humi ada dua. Tang kata ni. Pound. Pound ni dua. Humi dua. Ni pohon apa? Pohon mokteng. Ni pohon lagi. Duduk dekat tu. Duduk dekat tu.
Dua faham. Lepas tu tepek. Mari siapa tengah tu tepek so gitu. Kalau kira humi dua faham. Ni faham lagi ni. Ni faham makta ni. Tu. Tiba-tiba naik dah hair tu so ya. Kita nak wi dah hair tu wi ke hak mana? Padahal je mari kalau kira-kira meh-meh ni. Cuba dah hair tengok dah hair dia. Nampak tak? Akal dia daun-daun dia meh-meh dengan makta. Tapi tengok sekali lagi serupa dengan apa lagi misalnya. Padahal dua tu tak serupa, beza jauh. Kita kata. Maka bila dua tu serupa, dah hesa ya. Tapi serupa dengan orang panggil apa? Dia berulang alik antara dua asal. Maka kita kena hubung dengan hak mana lebih serupa. Lebih serupa dengan hak mana? Pakai wi ke pau tu. Tu kira dah. Sama apa dah? Padahal nak bisa dengan pau ni payah juga. Faham kayu tu. Maka yang kata hubung forok yang berulang antara dua asal dengan yang terlebih banyak daripada keduanya ni sebuah serupa dengan forok. Syabahan bil far'i. Syabahan ai bil far'i. Misal dia, cuba tengok. Kama fil abdi. Wadzalika qiyasus syabah. Kainun kama kal qiyasil ladzi sabata fil abdi. Seperti kias yang sabit pada hamba. Kias pada hamba. Kita ada hamba seorang. Dolah dia bedil burung. Tiba-tiba pergi bedil kena atas hamba kita. Dia nak bedil burung. Dolah ni. Dia jalan-jalan bedil cari burung. Bedil kena di hamba kita. Hamba kita mati. Tu dia. Dolah pun gada-gada dah. Minta maaf lah. Wak kena kena buat lagu mana orang mati ni. Kita nak buat lagu mana? Nak video bayar dia ke? Ke bayar harga? Dia tak suka tu. Ingat dah. Kama fil abdi iza utlifa, apabila dibinasa akan dia akan al-abdu. Maksud dibinasa ni dibunuh lah. Iza utlifa ai iza utila. Apabila dibunuh akan dia, kalaulah dibunuh akan dia atas jalan tersalah masalah. Atau atas jalan sengaja. Kalau sengaja kena kisos. Kalau orang merdeka biasa ni. Apabila dibinasa akan dia, jadi dibunuh akan dia. Hamba kita ada orang bunuh. Lepas tu pegang tuai boleh dah. Tuai hak bunuh tu kita pegang boleh. Kita tahu tuai dia. Maka orang yang bunuh tu apa wajib atas orang yang bunuh kena buat? Tu. Kita nak kiyah hamba atas gap. Tu masalah dia. Iza utlifa, apabila dibinasakan dia. Fa innahu, tafraq pada kama tu, tafraq pada misal. Fa innahu, maka sesungguhnya al-abda, hamba tu. Maka sesungguhnya hamba tu muraddadun ay mutaraddidun. Maka hamba itu tu berulang alik ia, pergi mari ia, fit domani, berulang alik pada doman, pada sanggup, pada tanggungjawab, pada beri tanggungjawab, pada jaminan tanggungjawab. Kerana shop lah doman, bertanggungjawab. Tu kena sanggup, kena bertanggung. Tu doman. Tu doman cara mana? Doman banyak cara. Maka hamba tu berulang alik ia pada masalah tanggung, bertanggungjawab dan jamin dan ni. Kita kena doman. Kena dapat cop. Rupa mana? Bainal insani al-hurri. Baina takluk pada mutaraddidun muraddadun tadi.
berulang alik antara al-insanil hurri, antara manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka, tak payah nak lagi pun khogi ke khogi. Manusia yang merdeka. Lepas tu soal lagi, wa bainal bahimati depan. Dan antara binatang. Dua tu. Nak hukum orang ke hukum binatang? Hama tu. Nak kata binatang, ya pun mukallaf juga. Semaya best bagi kita juga. Nak hukum kata orang sangat, dia boleh jual. Boleh jual. Boleh wakah. Boleh jual beli. Nampak? Hama seorang ada. Hama seorang boleh jual beli. Weh. Boleh wakah. Boleh buat saka lepas kita mati. Jadi saka kepada anak kita. Supaya dengan Nabi kita dapat tengok saka tu lah. Ummu Aiman. Abdullah mati. Ummu Aiman jadi jatuh jadi saka kepada Nabi. Tu dia ada cara. Aisyah, Aminah di Madinah tu. Tak pergi ziarah kubur Abdullah tu di Madinah. Bunyi kata Abdullah mati, meninggal dah. Dia tak ada temung dak masa mati tu. Abdullah mati tu, Aminah tak ada jumpa dak. Ada. Lepas tu Aminah pergi ziarah kubur Nabi, pergi ziarah Abdullah di Madinah. Lepas tu pergi sampai Madinah tu, dia mahu tahu Abdullah ada saka ni, Ummu Aiman. Seorang. Bawa klik lah Madinah. Aminah, bawa klik ni saka Abdullah. Tu saka Abdullah. Bawa klik. Ummu Aiman tu bawa pergi sekali. Aminah mati di Abwa. Ummu Aiman tu bawa Nabi pergi sampai Mekah. Tu saka boleh timah saka tu. Hamba tu. Boleh timah saka. Jadi boleh jadi dipesakai. Boleh jatuh jadi saka. Itu. Maka kira gimana? Binatang kira ke? Tu nak hukum apa dia? Duk taradud antara dua. Maka kita nak doman dia tu, nak doman rupa binatang ke, doman rupa ke? Tu. Berulang alik ia pada memberi jaminan dan sanggupan. Tu doman. Pada beri jamin dan sanggup. Doman tu dah. Berulang antara manusia yang merdeka dan antara binatang. Min annahu adamiyun. Min tu han pada mustati muraddadun tu. Han pada mustati muraddadun. Han keadaan hamba tu. Min annahu dari segi bahwasanya al-abda hamba tu adamiyun. Jadi insanun mukallafun. Tilik dari segi hamba tu jadi manusia yang mukallaf juga. Kena hukum orang. Kena hukum orang manusia biasa ke dia. Maka kena kisah. Dah. Kalau kita pergi sengaja bunuh hamba, kalau kiat tahap ni wajib kita kena bunuh balas. Wajib kena bunuh balas. Kerana kias di atas hamba. Kias di atas manusia yang merdeka. Kerana manusia juga. Hamba ni pun manusia juga. Tu. Fayajibu ala man atlafahul kisasu. Tafriq pada mutarad didun murad dadun. Tafriq pada murad dadun. Fayajibu maka wajib ala man atlafahu di atas mereka orang-orang yang membinasa ia, yang membunuh ia man. Akan al-abda. Wajib di atas mereka yang membunuhkan hamba tu al-kisasu, oleh kisas. Wajib oleh bunuh balas. Bunuh balas, kena bunuh balas. Wajib kena kisas. Kutiba alaikumul kisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-umsa bil-umsa. Ya. Tu dia. Ayat tu sabit. Sabit lenah. Tu. Ada?
Tu. Kalau gitu kena kisah. Kena kisah. Tapi masalahnya bukan kita pergi bunuh hamba. Tu masalah dia. Nak kira kat mana? Kalau bunuh orang merdeka ni tak apa. Kalau kira bunuh balas. Tapi pergi bunuh hamba. Tu. Wa bainal bahimati atau pada bainal atau pada al-insani. Bainal kedua tu zaidah ya. Wa bainal bahimati dan antara bahimah binatang. Nak pergi hukum orang apa boleh? Nak hukum binatang apa boleh hasiat. Kok mana pulaknya? Min annahu han pada mustati murad dadun tu iktibar atau. Min annahu daripada bahawasanya, jadi dari segi annahu bahawasanya al-abda hamba tu malun ialah harta. Tilik dari segi dia jadi harta. Supaya lemu kubah juga. Tu. Kita bunuh hamba seorang supaya bunuh lembu seekor juga. Tilik dari segi dia jadi harta. Boleh jual, boleh beli, boleh bergadah. Boleh jatuh di saka, boleh wakah. Boleh heboh. Tu. Nampak dah? Tu boleh wakah. Amma wakah hamba ni untuk boleh wakah. Ya harta. Amma gada hamba ni dengan harganya ni macam. Boleh gada. Ya harta. Tilik dari segi dia harta, fa yajibu alaihi qimatuhu. Tabrek pada mutaraddidun tu, i'tibar atau. Fa yajibu maka wajib alaihi atasnya ataman atlafahu. Maka wajib atas mereka yang merusak dan membunuh akan dia akan hamba tu, wajib qimatuhu, wajib boleh membayar harganya, harga bagi al-abdi, harga hamba tadi. Wajib kena bayar harga dia. Kalau lembu seekor misalnya banyak mana 40,000, 20,000, 30,000, 40,000, bayar harga lembu. Tapi hamba ni beli mari banyak mana? Hamba ni aku beli marai dulu harga 1,000 misalnya. Kena bayar harga. Lalu tilik dari segi dari harga. Lepas tu nak kira atas mana? Hamba ni kita nak kira di atas orang merdeka ke kira atas binatang? Faham tak? Nak kira atas mana so? Serupa belaka tu. Serupa kepada orang merdeka dari segi dia tu mukallaf juga. Kena semaya best seperti kita dia ya. Sumpah dengan binatang dari segi dia tu boleh jual beli. Kita jual beli dia boleh. Kita nak wakah dia boleh, heboh dia pun boleh. Tu. Bagi kita nak gigi atas mana? Betul dah? Nampak? Kalau kita tilik sini aslain itu kena kepada apa? Al-aslul awan al-insan al-hur. Al-aslul tsani kena al-bahimah. Dua asal. Faroknya hamba. Tu. Faroknya hamba. Habis situ. Tu dia. Sedap juga. Kalau gitu, wa huwa. Jawab dia. Wa huwa dan iaitu al-abdu tu. Dan bermula ia al-abdu hamba tu. Bil mali aksaru syabahan. Jadi aksaru syabahan bil mali, bertakluk kepada syabahan di belakang. Wa huwa dan iaitu hamba tu aksaru syabahan, terlebih banyak serupa. Lebih banyak serupa bil mali dengan harta. Lebih serupa dengan harta lagi. Aksaru syabahan terlebih banyak ia nisbah serupa. Ini serupa dengan harta tu lebih banyak. Aksar minal hurri min shibhihi bil hurri. Lebih banyak daripada serupanya dengan orang merdeka lagi. Minal hurri min shibhihi bil hurri. Tu. Dia kena kira. Pening-pening pun asal dia ia syabah. Lebih banyak daripada serupanya dengan orang merdeka. Walaupun sama-sama serupa tapi kalau tilik meh dia, meh dengan harta banyak lagi.
Dia kena tengok wajah syabah dia, masalah dia. Ulama mujtahid ni dah. Baik ni. Kalau hamba ni serupa dengan orang merdeka, serupa dari segi mana tak? Cari wajah syabah dia habis. 5 wajah syabah dia. Serupa dengan binatang pula. Dari segi mana? Cari wajah syabah dia habis. Bila pelaga wajah syabah yang ada pada binatang banyak pada wajah syabah yang ada pada orang. Pakai wika benar hukum binatang. Dia telik wajah syabah tu. Telik wajah syabah ni. Kian ni ada hubungan dengan tasbih. Ada hubungan dengan bab tasbih. Tu. Allah. Boleh tak? Faham tak? Nah. Bidalili annahu mana dalil kata dia lebih banyak serupa dengan binatang lagi, dengan harta lagi pada serupa dengan orang. Bidalili, jadi wazalika kaunul abdi aksara syabahan minal hurri. Wadzalika kaunul abdi aksara syabahan minal hurri ma'lumun bidalili annahu. Tu bot tak lu mazhab khabar muqaddam mazhab. Kita tahu di mana kata hamba tu lebih serupa dengan harta, lebih daripada serupa dengan manusia yang merdeka biasa ni. Tahu di mana? Ma'lumun bidalili annahu, dengan dalil iaitu bahwasanya al-abda, hamba itu. Dalilnya iaitu bahwasanya hamba itu yuba'u, boleh dijual akan dia. Hamba boleh jual. Boleh jual. Tengok tebu banyak mana Abu Bakar habis duit dengan hamba ni banyak mana. Ketika mula-mula Islam itu. Bila pun banyak mana beli. Beli bila daripada Umayyah. Dah. Boleh beli. Wa yurasu, atau pada yuba'u, dan dipesakakan dia. Yurasu di mana? Dijatuh jadi pesaka. Kecek mudah gitu yurasu. Tu. Baca yuwarrasu boleh dah. Yuwarrasu. Kalau yurasu tu diterima pesaka akan dia, diberi pesaka. Akan hamba. Hamba tak boleh terima pesaka. Malaikat kita merdeka dia. Tak apa. Kita terima pesaka yang boleh, dia terima pesaka kita. Wa yuwarrasu, malaikat kita. Dan yuwarrasu, dan dijatuh pesaka akan dia. Tu. Wa yuqafu, dan diwakaf akan dia. Diwakaf akan dia, akan hamba. Boleh wakaf. Namanya lagi, boleh gadah. Boleh gadah. Tu. Boleh heboh. Boleh kata belakang. Yuqafu ni wajah syabah je banyak. Yuqafu, yuhabu, yurhanu kat digadah. Yuhabu dia heboh ikut orang. Dia kata ya sah. Boleh milik. Nampak dah? Kalau tu hamba ni supaya ilmu berubah juga. Nisbah dari segi ni. Tapi tu hamba Allah, sifat dia genah. Maka Islam kita ni tak suka manalah Nabi ada hamba gitu. Kalau kita kira mana dalilnya syariat Islam banyak ke tengok kafarah dia banyak ke nak ikut rupa merdeka hamba. Kafarah apa kesilapan kesalahan pun nak ikut rupa nak merdeka habis.
Seolah kata Islam bukan duk galak sangat dak nak we jadi buat hamba kat orang tu. Tu. Wa yudmanu ajza'uhu bima naqasa min qimati, dan didoman, disanggup, dijamin, ditanggungjawab. Yudmanu ajza'uhu, disanggup, ditanggungjawab akan segala juzuk-juzuk bagi hamba al-abdi. Juzuk dia, kalau kita pergi kerat tangan dia kena doman, supaya dengan kaki lembu dah. Tu juzuk dia kena doman, kena bayar. Kerat kaki lembu seekor bayar banyak mana? Yudmanu bima naqasa min qimatihi, didoman dengan qadar, bima bil qadri allazi, dengan qadar yang kurang ia qadar tu. Qadar yang kurang kena bayar atau kena sanggup, kena tanggungjawab dengan qadar yang kurang ia. Kurang daripada harganya, harga bagi hamba tadi. Harga 100,000 masalah. Tak kira kaki sebelah. Nak 1,000 juga. Kena kurang daripada harga dia. Tu. Dah. Lembu harga 40,000. Kita gikat ekor dia ya. Tak kena bayar 40. Kurang daripada harga dia. Dah. Didomankan juzuk dia tu dengan barang, dengan qadar yang kurang ia daripada harganya. Nak royak kata kias dengan binatang. Maka di sini mazhab kita Syafi'i, kalau kita pergi membunuhkan hamba, tak kena bunuh balas. Tak kena bunuh balas. Kita kena bayar. Bayar harga je. Harga banyak mana? Bayar harga. Supaya kita pergi mati binatang dah. Nampak tu dah? Tak kena dia. Kalau dia 100 ekor unta, Allah. Kalau dia ni kafarah orang yang bunuh tersalah. Dia ni satu ekor unta ni lebih. Kadang-kadang hamba ni dia tak sama. Ada orang ni yang murah ya. Aku beli mari dia 40,000 ya. Murah. Teka ada promocan. Promocan hamba. Dia mau jual 40,000. Maka bayar 40,000. 40,000. Bukan siapa ke tahap dia 1 ekor unta tu tak. Kerana dinilai kepada harga. Nilai kepada harga. Sabit tu masalahnya, hamba kerja, duit dia boleh. Orang beri duit ke dia, duit tu jadi milik dia ke milik tuan? Milik tuan. Mazhab kita Syafi'i, milik bagi tuan. Kerana hamba tak boleh milik. Kerana dia tu harta juga. Dia harta juga, dia sendiri. Hakiyat atas dia harta. Kalau dikiyah kata dia tu manusia yang berkalaf, dia boleh milik tak? Hak dia duit tu. Maka kiyah di atas tu. Atas dia tu harta. Maka barang hak sakut dengan dia, hak kita berlaku. Hak kita berlaku. Tuai tu pengulun. Nampak rupa dah? Kalau gitu, kiyah. Kita nampak dia syabah lagi. Kiyah syabah lagi. Tak kena buat dah. Tak kena buat nampak dah. Yang asal je dua tu. Yang aslai ni tu dua. Yang asal je dua. Ni kalau masalah kiyah lain, asal je. Tapi masalah kiyah syabah, asal je dua. Al-aslu. Al-aslu je dua. Tu. Al-aslu, al-insan, al-hur. Manusia yang merdeka. Dan al-aslu, al-bahimah, binatang. Ni orang panggil al-aslaini, al-mukhtalifaini fil hukmi. Bersalah pada hukum ni. Kerana manusia binasa, hukum dia wajib qisas. Wajib qisas kalau kita bunuh dia. Binatang, hukum dia wujubul qimah. Wajib bayar harga. Kalau kita pergi bunuh binatang, orang kena bayar harga tu.
soalannya, hamba ni, Forok ni, iaitu al-abdu ni, bila kita bunuh hamba, apa hukum? Apa hukum? Kita bunuh hamba, apa hukum? Maka dihubungkan akan forok. Maka forok ni dia berulang ni, dia gimana ni? Dia mutaraddid. Nak kata dia binatang, dia pun orang lah. Bukanlah semaya best for kita. Ni. Nak kata dia orang, dia boleh jual beli, kita jual dia boleh, kita beli dia boleh, kita wakaf dia boleh, kita hapus dia boleh. Apa binatang? Iaitu dia tu mutaraddid antara dua asal yang bersalahan dua-dua pada hukum. Maka akhirnya kita nak cek tengok. Ni dia dalam buku cek cari saya wajah Syabah tu. Jadi susah dalamnya. Maka hamba ni lebih serupa dengan hak mana? Antara bahimah dengan al-insan. Antara kita dengan manusia ni, hamba ni lebih serupa dengan hak mana daripada dua. Maka lebih serupa. Ulama cek tengok mazhab kita Syafi'i, cek Imam Syafi'i. Wajah Syabah dia kena buang Rabi. Wajah Syabah satu benda kadang dia banyak. Kita dah mengaji dalam bab tasbih dia kan. Wajah Syabah dia ada mutaraddid ada. Muta'addid. Dolah ni serupa dengan Allah, serupa dengan dolah ni serupa dengan lembu misalnya. Kadang-kadang dolah serupa dengan beruk. Dolah serupa dengan beruk. Kadang-kadang serupa satu wajah ya. Dari segi bulah buah dia. Tu. Kadang-kadang serupa banyak segi. Allah tengok bulu pun banyak. Wahai makan pisau pula, kuih duk tak dia. Tu dia je wajah je banyak kadang-kadang. Maka wajah Syabah dia banyak. Wajah Syabah dia banyak. Maka bila dia tengok, oh, hamba ni dihubungkan hamba tu dengan forok yang berulang antara dua asal. Forok yang berulang antara dua asal. Maka kita hubung dengan yang terlebih banyak serupa. Maka ia atas mana? Ia hamba di atas binatang. Padahal boleh kias juga di atas orang, tapi dia lebih serupa dengan binatang lagi. Maka kias hamba di atas binatang. Tu maka tu hukum turut mari belaka. Bila kias atas apa? Bunuh dia, kena serupa bunuh binatang. Kalau kita kerak tangan dia, kena bayar juga serupa. Bukan kita kerak tangan juzuk-juzuk anggota. Waktu kena ngaji dalam bab dia, bab kisah, bab mana tu. Dah. bab rapah apa dah dalam bajuri, bab ghasab tu pun ada dah sebut dah. Cara doman tenang anggota. Tu. Tu habis itu. Tu Qiyas Syabah nama dia, Qiyas Syabah. Habis kat tu kemudian kata al-mabahasus salisa asyara fil ijtihadi wal ittiba'i wat taqlidi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Akhirlah bahasa kita tu. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u billahi wa amalin la yurfa'. ودعاء لا يستجاب نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.